Yang dihormati barisan ibu bapa, waris dan anak-anak tahun 1 sesi 2021. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bertemu pada hari ini dalam sesi orientasi tahun 1 sesi 2021. Walaupun kita bertemu di alam maya, insya-Allah kita akan teruskan dengan orientasi tahun 1 untuk sesi 2021. Pertama sekali, saya adalah Puan Rosmila binti Cik Ros, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Permatang Pasir, mengucapkan selamat datang, selamat belajar dan selamat melangkah ke SK Permatang Pasir kepada anak-anak semua, ya. Jadi kepada ibu bapa yang pertama kali anak-anak belajar di SK Permatang Pasir, saya ingin mengucapkan welcome, selamat datang dan selamat menjadi warga SK Permatang Pasir, ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Sekolah Kebangsaan Permatang Pasir adalah sebuah sekolah transformasi, iaitu sekolah TS25, dan juga SK Permatang Pasir merupakan sekolah penarafan kebat peringkat kebangsaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua para waris kerana sudi menghantar anak-anak untuk belajar ke SK Permatang Pasir. Di sini kita doakan sama-sama agar mereka akan dapat belajar dengan baik dan sempurna, seterusnya akan menjadi seorang pelajar yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Kami bagi pihak sekolah, barisan guru-guru akan berusaha bertungkus lumus untuk memastikan kecemerlangan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya selaku Guru Besar SK Permatang Pasir ingin membentangkan taklimat orientasi untuk sesi 2021. Antara agenda perkongsian kita pada hari ini ialah barisan pentadbir SK Permatang Pasir, barisan guru kelas dan guru mata pelajaran, enrolment murid, sesi persekolahan, program transisi tahun 1, PDPR dan juga pentaksiran bidik darjah tahap 1. Seterusnya ialah barisan pentadbir SK Permatang Pasir, barisan guru-guru kelas tahun 1 Ibnu Sina, barisan guru-guru kelas Ibnu Hayyan, barisan guru-guru kelas Ibnul Khadum, dan barisan guru-guru kelas tahun 1 Ibnu Batuta. Berikut diterangkan mengenai bilangan guru di Sekolah Kebangsaan Permatang Pasir, iaitu seramai 51 orang, dibantu oleh staf sokongan seramai 7 orang. Bilangan murid SK Permatang Pasir seramai 702 orang murid. Bilangan kelas 26 kelas dan bilangan tahun 1 untuk sesi 2021 ialah seramai 126 orang dan dibahagikan kepada 4 kelas. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, slide seterusnya iaitu tentang sesi persekolahan
yang akan bermula pada 20 hari bulan 1 2021. Sesi persekolahan secara tidak bersemuka bermula 20 hari bulan 1 hinggalah 26 hari bulan 1. Sesi persekolahan secara bersemuka akan dimaklumkan dari semasa ke semasa berdasarkan kepada pengumuman yang dilakukan oleh KPM. Di sini saya terangkan sedikit tentang program transisi tahun 1 yang akan dilaksanakan oleh guru-guru tahun 1. Program transisi merupakan satu program yang dirangka untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, dapat menyesuaikan diri, dapat membina keyakinan diri mereka di sekolah. Program ini dirangka dengan mengambil kira kandungan kurikulum standard prasekolah dan juga kurikulum KSSR dengan penekanan kepada aspek sosio-emosi, kognitif dan juga fizikal. Antara objektif program transisi ialah kita mengharapkan murid-murid akan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Mereka dapat membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. Dapat meningkatkan keyakinan murid. Membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. Akhir sekali, kita mengharapkan murid-murid dapat menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Program transisi mempunyai 3 fasa. Fasa persediaan akan bermula pada 11 hingga 19 Januari 2021. Garis panduan persediaan ialah di peringkat sekolah, ibu bapa, penjaga dan juga murid. Fasa persediaan ini dilaksanakan sebelum sesi persekolahan bermula. Penekanan terhadap kesediaan, pentadbir, guru, ibu bapa dan juga penjaga, murid dan juga persekitaran fizikal sebelum sesi persekolahan bermula. Fasa yang kedua akan bermula pada 20 hari bulan hingga 29 hari bulan 1 2021. Fasa kedua ialah fasa penyesuaian. Pelaksanaan modul ialah kita menggunakan modul orientasi. Yang pertama, penekanan akan diberikan tentang rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti suai kenal, aktiviti pembelajaran dan ada juga waktu rehat untuk murid-murid. Tujuan diadakan modul orientasi diharapkan murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan persekitaran sekolah serta membina hubungan baik dengan rakan dan juga guru. Fasa seterusnya ialah fasa ketiga. Fasa ketiga kita namakan fasa kesediaan yang akan bermula dari 1 Februari hingga 25 Mac 2021. Fasa kesediaan ini kita akan menggunakan modul PDP iaitu dibangunkan berasaskan kepada 5 aspek pembelajaran ini. Ya, 5 aspek pembelajaran yang dimaksudkan ialah dari segi kognitif, nilai, kreativiti dan estetika, kesejahteraan fizikal dan kesihatan sosio-emosi. Ya. Kelima-lima aspek ini kita laksanakan berasaskan kepada
pendekatan modular, bersepadu dan juga bertema. Ya, aktiviti yang dijalankan iaitu 2. 1. Aktiviti PDP secara bertema. Secara bertema ini kita ada 4 aktiviti. Yang pertama, aktiviti saya sihat, saya selamat. Mari fikirkan, detektif alam dan juga hidup bersama. Ini adalah aktiviti pembelajaran dan pengajaran secara bertema. Ya, dan ada lagi pecahan yang kecil-kecil disampingkan di situ. Ya, aktiviti yang kedua ialah aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal ni melibatkan aktiviti kecergasan lah. Ya, jadi tujuan fasa kesediaan ini yang kita laksanakan ini adalah bertujuan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Bermakna kita harapkan murid-murid ini bersedia ya untuk pelajaran seterusnya yang akan kita buat pada bulan April ya. Program fasa kesediaan ini sehingga 25 Mac. Kemudian barulah kita akan mula dengan sesi pembelajaran yang ikut standard ya, kemahiran yang ditetapkan ya. Modul-modul yang kita laksanakan ini juga adalah berdasarkan kepada modul yang disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi sepanjang program transisi kita laksanakan ini dari 20 hari bulan 1 sehinggalah 25 hari bulan Mac ini, kita akan membuat pentaksiran. Guru-guru akan membuat pentaksiran. Ya. Dia ada 3 di sini, 3 bahagian, iaitu dari segi penyesuaian diri anak-anak kita macam mana. Mereka dapat sesuai tak diri dengan keadaan di sekolah. Ya. Jadi kita akan buat pentaksiran lah. Kemudian kita akan taksirkan juga dari sikap mereka terhadap pembelajaran. Minat ke untuk mereka belajar ya. Minat atau tidak minat ya. Dari segi sikap lah cikgu akan tafsirkan juga ya. Kemudian dari segi penguasaan dia literasi. Literasi ni ialah penguasaan membaca dan menulis. Cikgu akan tafsir lah ya dari segi penguasaan membaca, menulis. Ini kita panggil literasi. Dan numerasi awal. Numerasi ini penguasaan nombor lah ya dalam matematik ya. Jadi 3 perkara itu cikgu akan tafsir lah ya. Kemudian berkomunikasi dengan ibu bapa, penjaga dari semasa ke semasa. Perkara ini akan dilaksanakan oleh guru. Ya, jika anak-anak kita menghadapi sebarang masalah, guru-guru akan menghubungi tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Kemudian seterusnya guru-guru juga akan berbincang dengan ibu bapa penjaga sekiranya murid mempunyai ciri-ciri berkeperluan khas untuk tindakan yang selanjutnya. Ya. Itu apa yang akan kita laksanakan sepanjang program transisi dilaksanakan. Ya. Ini adalah peranan ibu bapa. Program transisi yang akan kita laksanakan itu adalah selama 43 hari. Ya, selama 43 hari. Dan apakah peranan yang boleh dimainkan oleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi di sini kamilah pihak sekolah amat mengharapkan ibu bapa atau penjaga dapat memainkan peranan penting untuk membantu anak dalam program transisi dari rumah inilah ya ke tahun 1. Kami amat haraplah dapat membantu sepanjang kita laksanakan program transisi ini. Antara perkara-perkara yang boleh diberi penekanan lah ya oleh ibu bapa ialah yang pertama menyediakan anak dari segi mental, sosio emosi dan juga dari segi fizikal.
Ya, kesihatan mereka lah perlu sihat. Yang kedua, memberi dorongan dan juga gambaran positif tentang pembelajaran tahun 1. Sentiasa memerhatikan tingkah laku, perkembangan dan juga pembelajaran anak secara berterusan dan mengambil tindakan yang sesuai. Ya, tengok sama, perhatikan sama tingkah laku anak-anak kita dan sentiasa ikuti perkembangan. Sama ada suka ke datang ke sekolah, tak suka ke datang ke sekolah. Kalau tak suka datang ke sekolah, kenapa? Ada sebab, ya. Baik, seterusnya membantu meningkatkan keyakinan anak. Ya, sentiasa memotivasikan anak di rumah, ya. Baik, yang seterusnya ialah mengadakan interaksi dengan guru tentang perkembangan anak. Tuan-tuan dan puan boleh datang ke sekolah, boleh juga bertanya cikgu melalui WhatsApp, ya. Mengikut orang kata pada waktu bekerja lah, ya, pada waktu bekerja, ya, boleh menghubungi guru, ya, untuk mengetahui perkembangan anak-anak, ya. Dan seterusnya memastikan kelengkapan pembelajaran. Yang inilah yang paling utama sekali. Kadang-kadang anak-anak ini buku tak bawa, alat tulis tak bawa, hilang, ya. Jadi kita harapkan ibu bapa dapat memastikan supaya anak-anak kita lengkap, ya, membawa alat-alat tulis, buku, ya, dan pakaian-pakaian yang sesuai lah disediakan. Dan akhir sekali memberi komitmen dan mengikuti perkembangan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Ya, bermakna di sini jika kita mengadakan program, kita menjemput tuan-tuan dan puan untuk hadir ke sekolah membincang masalah anak-anak, ya. Jadi kita amat mengharapkan komitmen daripada tuan-tuan dan puan supaya ikut serta dengan sembarang aktiviti program yang kita laksanakan. Jadi itulah harapan kami terhadap peranan yang boleh dimainkan oleh tuan-tuan dan puan. Baik, disebabkan oleh keadaan kita sekarang, ya, dengan pandemik sekarang, kita melaksanakan PKP, ya, PKP. Kita akan laksanakan PKP bermula dari 20 hari bulan sehinggalah 26 hari bulan, ya. Jadi sepanjang PKP itu kita akan laksanakan PDPR. Bermakna anak-anak akan menjalankan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey. Sewaktu aktiviti ini dilaksanakan, sebelum aktiviti ini dilaksanakan, kita akan memasukkan jadual waktu PDPR ini dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan boleh lihatlah melalui grup kelas anak-anak tuan-tuan dan puan. Kita dah sediakan jadual waktu PDPR. Yang ini bukan jadual waktu yang tetap lagi seperti jadual untuk setahun, ya. Yang ini kita buat jadual untuk PDPR, bermakna selagi diisytiharkan PKP dan murid tidak boleh hadir ke sekolah, kita akan gunakan jadual tersebut, ya. Jadi pelaksanaan PDPR darjah 1 ini kita akan laksanakan mengikut kesesuaian. Ya, sepatutnya anak-anak datang orientasi di sekolah. Tetapi sekarang anak-anak melaksanakan program orientasi transisi di rumah. Jadi cikgu akan memikirkan apa aktiviti-aktiviti yang bersesuaian yang boleh dibekalkan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah, ya, membantu anak-anak untuk melaksanakan aktiviti tersebut, ya. Jadi segala aktiviti PDPR ini guru-guru akan rekod kehadiran. Maksudnya jika anak-anak menghantar kerja yang diberikan, cikgu akan tanda tik di situ. Jika tak buat, cikgu akan pangkah dekat nama anak tuan-tuan dan perempuan, ya. Dari segi kehadiran dan penglibatan murid lah dalam aktiviti PDPR yang disediakan. Sebab di sini guru juga akan menyediakan borang pemantauan dan aktiviti PDPR juga akan dibuat pentaksiran, ya. Kita akan laksanakan pentaksiran. Okey, ini saya tunjuk contoh pentaksiran bilik darjah untuk tahap 1. Okey, baik. Sebelum ini kita tahu peperiksaan
pertengahan tahun dan juga akhir tahun sudah dimasukkan. Okey, kenapa? Ya, kenapa? Jadi kita nak bagi penekanan kepada 4 perkara inilah. Ya, yang pertama, konsep pembelajaran berorientasikan perkembangan murid. Kita nak tengok perkembangan murid dari satu masa ke semasa lah. Ya, baik. Yang kedua, menyemai nilai-nilai murni berbentuk rutin harian. Bermakna di sini, anak-anak kita nak semaikan di dalam diri dia nilai murni. Apa yang dimaksudkan dengan rutin harian? Bermakna di sini, okey, kita nak tahu anak kita ni, okey, bila dia berjumpa orang, dia bagi salam. Ya, di dalam kelas jumpa cikgu, bagi salam. Masuk dalam kelas, bagi salam. Ya, kalau jika kata anak-anak kita nak pinjam barang-barang kepada kawan, ya, menggunakan bahasa-bahasa yang baik, ya. Jika dia meminjam barang-barang kepada kawan, bermakna di sini dia akan mengucapkan terima kasih, ya. Itu adalah amalan rutin harian lah, ya. Jadi kita nak terap nilai-nilai ni dalam diri anak-anak. Dan anak-anak akan melaksanakan rutin harian ni di dalam kelas. Jadi guru akan perhati dan cikgu boleh memberi pentaksiran. Tu dia dapat markah tu di situ. Ya, kalau dia buat salah, dia minta maaf. Maaf cikgu, maaf kawan-kawan. Itu kita nampak ada nilai-nilai murni dalam diri dia, kita boleh bagi markah yang tinggi terhadap tahap penguasaan dia. Ya, baik. Perkara yang ketiga, pembangunan dan pembentukan karakter murid. Okey. Pembentukan karakter murid ni macam mana? Okey, baik. Di dalam kelas, apabila berlaku pembelajaran di dalam kelas, kita buat aktiviti perbincangan di dalam kelas melalui perbincangan kumpulan, ya. Jadi dari situ kita akan nampak karakter anak-anak kita. Mereka boleh tak berbincang dengan kawan? Mereka boleh tak memberi pendapat dengan kawan? Ya, mereka boleh tak datang ke hadapan memberi pendapat? Ya, itu maksudnya pembentukan karakter murid. Ya, jadi sekarang ni kita nak wujudkan murid yang pandai bercakap, murid yang boleh memberi pendapat. Jadi di situlah akan berlaku pembentukan karakter murid. Ya, yang keempat, pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Jadi yang menyeronokkan di sini maknanya kita tidak sehalalah. Pembelajaran itu bukan dari cikgu sahaja. Ya, pembelajaran ini berlaku dua hala, dari murid dan juga dari cikgu. Dan kita pelbagaikan aktiviti. Bermakna murid akan lebih menunjukkan minat yang tinggi, ya, untuk melaksanakan sebarang aktiviti. Baik. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan pemansuhan peperiksaan bagi tahap 1? Kita mansuh peperiksaan pertengahan tahun dan juga akhir tahun, ya. Apakah yang dimaksudkan? Okey. Yang dimaksudkan yang pertama, bermakna di sini tahun 1 hingga tahun 3 tiada lagi peperiksaan akhir tahun dan juga peperiksaan pertengahan tahun. Dan yang kedua, seperti yang saya terang tadi, pembinaan karakter dan sasiah murid. Kita cuba bina karakter dan sasiah murid supaya murid dapat jadi insan yang bersasiah tinggi, ya, melalui pembentukan karakter itulah, ya. Baik, yang ketiga, pengajaran secara kolaboratif. Pembelajaran secara kolaboratif dapat dilaksanakan di dalam kelas. Murid dapat berbincang dengan kawan-kawan, ya, murid dapat mengeluarkan idea, memberi pendapat, ya, berurusan, ya, maksudnya di sini berkomunikasi dengan cikgu, dengan rakan-rakan, itu kolaboratif lah. Jika dia dapat laksanakan ini, cantiklah dia, ya. Okey. Kemudian yang keempat, fokus kepada 4M. 4M maksudnya kemahiran membaca, menulis, mengira dan juga kemahiran menakul, ya. Baik, yang kelima, pembelajaran seronok dan bermakna. Jadi di sini apabila kita mempelbagaikan aktiviti,
Bermakna diharapkan murid-murid akan berasa seronok dalam melaksanakan aktiviti tersebut. Ya. Baik, yang keenam, peluang belajar mengikut keupayaan. Yang ketujuh, amalan nilai rutin. Nilai rutin ni yang tadi saya sentuh tadi. Dia boleh bagi salam apabila jumpa cikgu. Di dalam kelas, jika dia melakukan kesalahan, dia boleh minta maaf. Ya, contohnya, minta maaf kawan-kawan. Ya, bermakna ini amalan rutin. Kita nak terapkan amalan inilah kepada anak-anak kita. Ya, supaya dia mempunyai nilai-nilai murni. Ya, okey. Kemudian, penilaian melalui PBD. PBD ini adalah pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ini dilakukan secara holistik, secara berterusan. Bermakna bila cikgu masuk awal-awal pagi, awal-awal tu cikgu dah boleh nilai anak-anak kita. Ya, dari awal mula pembelajaran sehinggalah tamat pembelajaran, cikgu akan melaksanakan penilaian. Ya. Bermakna sepanjang masa cikgu mengajar, cikgu akan menilai anak-anak kita. Ya. Cikgu boleh nilai dengan pelbagai cara lah. Ya. Okey. Baik, kemudian yang ke-9, bebas daripada tekanan peperiksaan. Ya. Baik. Itu tentang apa yang dimaksudkan dengan pemansuhan peperiksaan bagi tahap 1. Jadi apa yang kita kehendaki. Jadi 9 perkara inilah yang kita kehendaki berlaku kepada anak-anak murid kita. Okey. Di sini pelaksanaan PBD melalui aktiviti pembelajaran. Okey. Jadi pelaksanaan PBD melalui aktiviti pembelajaran ini, yang pertama sekali, kita harapkan di sini pembelajaran akan lebih menyeronokkan. Kita akan adakan pembentukan karakter murid dan juga bersesuaian dengan perkembangan dan juga usia murid. Jadi dari sini, apakah aktiviti pembelajaran yang kita boleh buat? Ya, contoh yang kita boleh buat di sini ialah kita laksanakan aktiviti bercerita. Kita suruh murid bercerita. Ya, bercerita dengan kawan, bercerita di dalam kelas, ya, menghafal cerita, ya. Jadi yang pertama tu bercerita. Kemudian kita akan bagi juga projek-projek mudah, ya, projek-projek mudah kepada anak-anak. Sama ada dia boleh buat di dalam kelas, dia akan buat di rumah bersama tuan-tuan dan perempuan. Ya, itu projek mudah. Di samping itu juga kita akan buat kuis. Semasa murid buat kuis, cikgu akan menilai lah. Ya, baik. Baik. Kemudian seterusnya ada juga permainan. Di dalam kelas ada juga dalam bentuk permainan. Pembelajaran berbentuk permainan. Ada juga pembelajaran berbentuk main peranan. Dan ada banyak lagi lah aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian. Ya. Jadi ini adalah antara aktiviti-aktiviti pembelajaran. Baik. Ini contoh projek mudah. Contoh projek mudah. Okey, murid buat projek mudah. Ya, yang ada di hadapan ini adalah projek mudah. Okey. Bunga. Ya. Jadi bagaimana cikgu boleh tafsir projek yang anak-anak kita buat. Okey. Cikgu akan tengoklah pemerhatian. Pemerhatian itu sepanjang di dalam kelas, cikgu akan memerhati. Anak kita ni dia buat macam mana? Dia buat sendiri. Ya, kemudian dia dari segi penyusunan macam mana? Dia ni seorang yang teliti, mematuhi arahan, ya. Cikgu perhati dia, ya. Okey. Kemudian cikgu rekod. Cikgu rekod macam mana dari segi pelbagai pentaksiran lah cikgu rekod. Kemudian cikgu akan ada senarai semak. Semasa itu juga mungkin cikgu akan soal jawab. Ya, bersoal jawab. Semasa cikgu bersoal jawab, murid menjawab, bolehkah murid menjawab? Itu juga ada markah di dalam kelas. Ya. Kemudian pentaksiran kendiri dan juga pentaksiran rakan sebaya. Rakan-rakan pun boleh mentaksir anak-anak kita. Ya. Itu adalah contoh projek mudah yang kita laksanakan. Baik, peranan guru. Di sini apabila kita melaksanakan sebarang pembelajaran dan pengajaran, cikgu-cikgu perlu menentukan objektif pembelajaran. Okey, ini pentinglah. Dia nak mengajar hari ni, apa objektif dia? Ya, ini menentukan objektif dengan tentu. Yang kedua, dia mesti memastikan perkembangan anak-anak tu dalam pembelajaran murid. Ya.
Baik, selepas itu dia juga akan memberi ulasan tentang perkembangan murid. Ulasan itu bermaksud dari segi kemahiran murid macam mana. Boleh kuasai atau tak boleh kuasai. Kemahiran ini bila dia mengajar murid-murid faham ke tak faham. Kalau dia bagi kuis daripada 10 soalan, anak kita boleh jawab 5 soalan. 5 soalan lagi dia tak boleh jawab. Cikgu kena buat ulasan. Kenapa? Cikgu kena cari sebab. Ya? Kemudian cikgu akan beri ulasan juga tentang sikap murid, nilai-nilai yang ada dalam diri dia. Okey, di sini cikgu ada template pelaburan lah, ya. Kemudian seterusnya cikgu menyediakan bahan PDP yang bersesuaian dengan murid di dalam kelas. Yang seterusnya mentafsir secara holistik. Maksud mentafsir secara holistik ni secara berterusan lah. Daripada cikgu masuk sampai cikgu keluar. Kalau cikgu bagi kerja di rumah, daripada bawa balik kerja sampai dia menghantar kerja, ya. Okey. Kemudian hasil kerja murid, ya. Maknanya secara akhirnya lah hasil kerja tu dia dapat siapkan atau tidak, boleh hantar atau tidak. Ya, hasil kerja. Seterusnya, guru ni dia mesti menyediakan pelaporan tahap penguasaan. Dan akhir sekali, guru akan sentiasa berbincang dengan rakan sejawat tentang perkembangan dan kemajuan murid serta melaksanakan tindak susul. Jika dia berbincang dengan guru A, sama masalah yang mereka hadapi, bermakna mereka kena ambil tindak susul. Tindak susulan mereka nak buat apa. Ya? Jadi itu peranan guru lah. Ya? Baik. Ini adalah tahap penguasaan murid. Ya, tahap penguasaan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi penguasaan yang paling minima ialah tahap penguasaan 3. Jika anak tuan-tuan dan perempuan mendapat tahap penguasaan 1 dan 2, bermakna dia belum menguasai. Jadi kita kena buat sesuatu. Jika anak kita masih di tahap 1 dan 2, bermakna kita akan ambil tindak susul. Ya, sama ada kita akan, kalau bahasa Melayu, tengok, kita akan hantar dia kepada pemulihan, guru pemulihan. Ya. Setelah kita buat di dalam kelas, tak berjaya, kita akan hantar kepada guru pemulihan untuk meneruskan pengajaran pembelajaran. Ya. Jika anak kita menguasai tahap 3, bermakna ya, dia dah melepasi tahap penguasaan minima. 4, 5, 6 itu adalah tahap baiklah, ya, dan 6 tu cemerlang lah, ya. Itu adalah tahap penguasaan umum, ya. Baik, saya rasa sampai di sini sahaja penerangan saya tentang taklimat orientasi tahun 1 dan saya mengharapkan pemahaman daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada sebarang permasalahan, boleh berbincang dengan guru-guru kelas melalui grup-grup WhatsApp ataupun boleh telefon guru-guru mengikut masa yang sesuai lah, ya. Jadi kita doakan sama-sama semoga anak tuan-tuan dan perempuan dapat belajar dengan baik dan berjaya dengan cemerlang pada suatu hari nanti. InsyaAllah kami akan berusaha dengan sebaik mungkin dan akan cuba sedaya upaya untuk mendidik anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih kerana menghantar anak-anak ke SK Permatang Pasir dan kita cuba yang terbaik. Itu sahaja dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nurdurah binti Mat Daud, Pelolong Kanan Halawan Murid akan menyampaikan taklimat unit Halawan Murid SK Permatang Pasir. Pertama, peraturan am sekolah. Waktu persekolahan, pakaian, salah laku disiplin dan buku teks. Waktu persekolahan tahap 1 akan bermula pada pukul 7.30 pagi. Waktu rehat pada pukul 9.20 pagi. Waktu pulang pada hari Isnin 1 petang, Selasa 12.30 tengah hari, Rabu 12.30 tengah hari, Khamis 12.30 tengah hari dan Jumaat 12 tengah hari. Pakaian sekolah, baju berwarna putih, selur atau kain berwarna biru, kasut berwarna hitam, stokin berwarna hitam, lencana dan tanda nama, bertali leher untuk murid lelaki.
Salah laku disiplin. Sebarang salah laku yang dilakukan oleh murid akan direkodkan di dalam sistem sasiah diri murid. Oleh itu, saya berharap anak-anak SK Permatang Pasir akan sentiasa menjaga disiplin dengan baik. Kehadiran murid. Kehadiran murid ke sekolah adalah wajib. Bilangan hari murid tidak hadir ke sekolah berturut-turut tanpa sebab selama 3 hari akan diberikan amaran pertama. Amaran kedua akan dikeluarkan selepas 10 hari. Amaran ketiga akan dikeluarkan selepas 17 hari. Tindakan buang sekolah akan diambil selepas 31 hari murid tidak hadir ke sekolah berturut-turut. Bilangan hari murid tidak hadir ke sekolah bukan berturut-turut. Amaran pertama akan dikeluarkan selepas 10 hari. Amaran kedua akan dikeluarkan selepas 30 hari. Amaran ketiga akan dikeluarkan selepas 40 hari. Dan tindakan buang sekolah boleh diambil ke atas murid tidak hadir ke sekolah bukan berturut-turut tanpa alasan selepas 60 hari. Skim pinjaman buku teks. Setiap murid akan mendapat skim pinjaman buku teks. Tahun 1 akan mendapat sebanyak 9 buah buku teks. Murid akan menerima buku teks. Murid dikehendaki menulis nama pada buku teks. Waris dan murid dikehendaki sentiasa memantau buku teks supaya tidak hilang. Memelihara buku teks dengan membalutnya dengan baik dan memulangkan buku teks di akhir persekolahan apabila diminta oleh pihak sekolah. Aplikasi pengkalan data murid. Mulai tahun 2021, semua ibu, bapa dan penjaga murid boleh mengemas kini maklumat murid di talian https://public.moi.gov.my dengan menggunakan akaun penjaga utama dan penjaga kedua. Ibu bapa dikehendaki mengemas kini maklumat murid jika dikehendaki oleh pihak sekolah. Bantuan KPM, bantuan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, di antaranya ialah bantuan awal persekolahan BAP, RMT Rancangan Makanan Tambahan, Program Susu Sekolah PSS, KWAPM, Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin, EMK, Elan Murid Khas dan SPBT. Elan Murid Khas adalah untuk murid pemegang kad OKU. Jika anak tuan puan memegang kad OKU, sila maklumkan kepada PKM dengan kadar segera. Bantuan awal persekolahan dan semua bantuan lain akan dipilih tahap kelayakan murid melalui sistem APDM. Persekolahan pasca PKP dan PKPB, sekolah menyediakan hand sanitizer dan sabun untuk semua murid. Pemeriksaan suhu akan dijalankan di pintu masuk sekolah. Sentiasa jaga jarak fizikal, digalakkan memakai pelitup muka, sentiasa diingatkan tentang bahaya COVID-19, susul atau kursi meja ikut penjarakan fizikal di dalam kelas, makan di dalam kelas ketika waktu rehat. Terima kasih.